Selamat petang dan terima kasih atas kehadiran semua. Forum perbincangan kita pada hari ini iaitu membincangkan isu yang kritikal, iaitu adakah pilihan raya mencerminkan etika dan peradaban dalam kerangka perlembagaan persekutuan. Okey, di sini kita ada dari sudut sejarah. Pilihan raya adalah proses yang melalui peradaban yang menggantikan pertubuhan darah, iaitu perlembagaan kita, terutamanya perkara 119, iaitu hak-hak mengundi, yang membina tapak peradaban ini, serta namun ianya menjadi hanyalah tapak sebagai etika yang punya adalah bumbung kepada Malaysia. Ya. Saya setuju, etika sangat penting. Tetapi, dalam kehangatan kempen pilihan raya, kadang-kadang kita terpaksa bertindak agresif untuk memastikan mesej parti sampai kepada rakyat. Kami berjuang untuk rakyat dan perjuangan itu memerlukan pergolakan massa dan mungkin terdapat sedikit kekerasan. Kekasaran retorik tidak boleh dimaafkan. Perkara 10 perlembagaan menjamin kebebasan bersuara, tetapi ia datang dengan batasan, iaitu menghormati ketenteraman awam dan moral. Pilihan raya yang beretika akan bermula apabila calon helters dan partinya berhenti menyerang peribadi dan mula membahaskan polisi. Dari pihak Suruhanjaya, kami sentiasa menekankan kepatuhan undang-undang pilihan raya. Kami menjaga proses. Kami beroperasi di bawah mandat perlembagaan. Namun, kami hanya boleh mengawal batas luaran. Perkara dalaman, iaitu etika calon dan penyokong, adalah tanggungjawab mereka sendiri. Anak-anak, saya sudah mengundi sejak tahun 70-an. Bagi saya, etika itu mudah. Jangan menipu dan jangan memfitnah. Janji yang muluk-muluk tapi tidak dilaksanakan, itu pun tak beretika. Kami, rakyat biasa, mahukan pemimpin yang menunjukkan peradaban dan tutur kata dan tindakan. Mari kita fokus pada intipati peradaban dalam perlembagaan. Reni, sebagai peguam, bagaimanakah anda melihat etika SPR menjamin hak asasi pengundi khususnya dalam konteks keadilan, sempadan dan pendaftaran? Saya sebagai penguat, pendapatan saya adalah perkara 8 perlembagaan menjamin kesamarataan di sisi undang-undang. Integriti proses bermakna hak setiap undi sama nilainya. Etika adalah apabila proses persempadanan semula dilakukan secara adil dan terus tanpa manipulasi politik yang melemahkan suara mana-mana komuniti. Peradaban pilihan raya adalah apabila semua orang termasuk orang kurang upaya mempunyai hak untuk mengundi tanpa halangan. Saya baru pertama kali mengundi. Saya keliru. Calon Hel kata parti dia bagus. Tapi media sosial penuh dengan berita palsu. Bagaimana saya nak pastikan undian saya dibuat secara beretika, iaitu berasaskan fakta bukan emosi? Patrice, kami media perlu bertindak sebagai gatekeeper etika maklumat. Tugas kami termaktub dalam kebebasan media yang tidak berkulit, tetapi selari dengan perlembagaan, iaitu memastikan ketulusan. Masalahnya, kadang-kadang kempen politik itu sendiri yang tidak beretika, memaksa kami memilih antara berita yang sensasi dan berita yang benar. Berita palsu itu bukan salah kami sepenuhnya. Itu hanya taktik saingan kami. Kami hanya memperkuat naratif kami sendiri dan wartawan seperti Grace pun kadang-kadang memutarbelit kenyataan kami. Kita kembali kepada peraturan. Etika adalah mematuhi had perbelanjaan kempen, tidak menggunakan kemudahan kerajaan secara tidak adil dan paling penting, tidak menyebarkan hasutan atau fitnah yang melanggar undang-undang. Melanggar peraturan ini adalah pelanggaran etika dan juga boleh menjadi kesalahan jenayah. Saya peniaga. Saya bukan penganalisis atau peguam. Saya hanya mahu hidup yang stabil. Bagi saya, peradaban pilihan raya adalah apabila selepas mengundi, negara tidak boleh berpecah belah. Apabila janji-janji yang dibuat oleh Hel dan partinya atau mana-mana parti yang boleh dipercayai
Etika itu adalah tentang hasil yang memberi manfaat kepada masyarakat. Betul. Peradaban yang dicerminkan dalam pilihan raya adalah apabila yang menang tidak sombong dan yang kalah menerima dengan setah hati yang terbuka. Itulah prinsip demokrasi berparlimen yang kita warisi. Perlembagaan persekutuan adalah kontrak sosial kita. Pilihan raya adalah ritual yang melalui peradaban untuk memperbaharui kontrak itu. Jika kita mengundi berdasarkan kementerian, peradaban itu akan runtuh. Akan tetapi jika kita mengundi berdasarkan idealisme, kita menjunjung kasih terhadap perlembagaan. Jadi, tanggungjawab ketika itu bukan hanya pada calon, tetapi pada pengundi seperti Beatrice dan saya juga. Kita perlu menuntut etika daripada pemimpin kita dan bertindak secara beretika dalam menyebarkan maklumat dan memilih. Kesimpulannya, pilihan raya adalah lebih daripada sekadar meletakkan tanda X pada kertas undi. Ia adalah mencerminkan sejauh mana kita menghargai maruah, perbahasan, integriti proses dan yang paling penting nilai-nilai yang termaktub dalam perlembagaan persekutuan. Proses ini memerlukan etika, peradaban dan komitmen yang berterusan daripada setiap rakyat, calon serta institusi.